Okey, kita start lah Sudah ada ke? Okey, kita start lah. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Harapnya semua orang sihat. You guys boleh balik ke CNY nanti? Tak tahu. Tak boleh balik ke? Tak balik. Macam dibatalkan. Dengar cerita macam tak. Tak Nama, Nak kenapa balik. tak? Kenapa tak? KPM tarik balik. Plot twist. Jahatnya macam tu. Kenapa Tu pula tu. La ilaha illallah. Madam ingat awak macam excited nak bercuti ni. Tapi college kita tak ada keluar memo lagi kan? Madam tak dapat lagi memo. Belum lagi tu. Madam belum lagi. Lepas tu yang nak sambut CNY macam mana? Apa ni? Geng-geng Chinese kita macam mana ni? Memang tak bagi balik? Madam nak balik, madam nak makan besar dengan family. Madam orang Cina. Madam pun Cina juga tau. So madam belah mak madam. Nak balik ni nak makan besar malam raya nanti. Wah. Macam tu ya. Tak apalah, kita tunggulah. Sebab madam tak dapat memo apa-apa lagi, kena kerja ke apa. Kelantan memang teruk sikit sekarang kan. Kelantan dia tak masuk phase 4 pun lagi sebenarnya untuk pengetahuan awak. Dia tak masuk phase 4 pun lagi, kalau tak silap madam. Dah lah. Hidup kena diteruskan. Kita proceed lah. Okay, so hari ni kita akan tengok bone Haber cycle lah. Tetapi sebelum bone Haber cycle tu, madam recap sekejap lah. Okay, madam kita recap balik. Recap apa ni? Okay, kalorimeter. Okay, yang ni madam, okay, nota dah siap. Minta wakil kelas nanti ambil lepas tutorial, lepas pukul 12 sebab madam ada meeting sekejap lagi. Madam dah susun balik nota kalorimetri ni. So ada dua nota kena ambil nanti nota kalorimetri and also nota untuk chapter 3. So kalorimeter ni adalah satu alat yang digunakan untuk kita dapatkan heat of reaction. Kenapa perlunya cari heat of reaction? Sebab kita nak tahu berapa tenaga yang dibebaskan. Okay, baru kita tahu reaction tu bahaya atau tidak. Kita kena tahu berapa heat release. So, kita ada dua jenis kalorimeter. Kita ada simple ataupun coffee cup kalorimeter. Satu lagi bomb kalorimeter. So, apa beza simple dengan bomb? Kalau simple kalorimeter, dia punya setup lagi simple lah. Okay, hanya diperbuat daripada styrofoam cup, masukkan ada berbuli, nanti kita jumpa eksperimen 2, ada berbuli tu, ada suhu, itu saja setup dia. So memandangkan setup dia mudah, so kita tak boleh buat reaction yang vigorous dalam tu. Contoh macam combustion. Combustion kita tak boleh lah buat dalam styrofoam cup, meletup dan maksudnya tak sesuai. So simple calorimeter ni dia lebih sesuai untuk simple eksperimen seperti neutralization. Okay, next is bomb calorimeter. Bunyi pun dah takut, bomb kan. So bomb ini adalah satu alat yang kita guna. Dia macam yang styrofoam cup tu sama je. Cuma bomb calorimeter ni dia lebih untuk vigorous eksperimen. Combustion. Okay, combustion lah biasanya sebab dia pembakaran. Okey, satu konsep kalorimeter ni yang pentingnya adalah heat release equals to heat absorbed by surrounding. Okey, so
Contohlah awak masak kan, so masakan awak panas kan, lama kelamaan masakan tu akan jadi sejuk. Kenapa dari panas jadi sejuk? Sebab heat is released to the surrounding. Okay, berlakunya pertukaran heat transfer lah. Okay, so ada dua situasi dekat sini. Surrounding can be calorimeter ataupun solution and calorimeter. So pening kepala, CAT ke MCAT madam? CAT ke MCAT? So kalau MCAT dia akan bagi dalam soalan specific heat capacity. Kalau CAT, okay, kat sini CAT tu. Kalau CAT dia heat capacity. Okay, apa beza CAT dengan MCAT? Sama je, cuma kalau MCAT, kalau C kecil tu dia ada mass. Kalau C besar tak ada mass. Kenapa madam harus nak batuk? Okay. So, macam contoh kes ini. Okay, simple calorimeter ni. Dia bagi specific heat capacity of the solution. Solution dekat sini water lah. So, macam mana madam tahu water? Tak ada sebut pun water. So, tapi awak kena faham, neutralization adalah proses acid plus base jadi salt and water. So, water tu adalah kita punya final product. So, that's why kat sini madam letak water. Okay. So, dia tak ada sebut langsung tentang heat capacity untuk calorimeter. So, we assume heat is absorbed by water only. That's why dekat situ madam guna MCAT. Berbeza dengan yang ni pun sama. Ini pula konsep dia di mana air panas jadi sejuk. Okay, maksudnya heat is transferred from hot to cold water. Ini dia punya ni lah. So, kita guna MCAT. Okay, bomb calorimeter pula. Kalau bomb calorimeter, calculation dia sama je. Okay, cuma awak kena tahu surrounding awak apa. Water ke calorimeter. Untuk kes ini dia bagi water only. So water lah. Kalau water kita guna MCAT. Macam ni dia tak ada bagi. Okay, sorry. Okay, dekat sini dia bagi specific heat capacity untuk air. Tapi dia tak ada bagi langsung mass of water. So kita tak perlu guna MCAT. Okay. So kita hanya guna CAT. Kenapa CAT? Sebab kita ada heat capacity. Lepas tu kita ada, kalau tak silap madam dia bagi delta T. Okay. So kita guna CAT. So, dan ini adalah summary lah. Okay, summary untuk calorimeter. Okay, Hess's Law. Hess's Law adalah satu konsep di mana Hess's Law adalah satu konsep di mana kita nak cari enthalpy of reaction for this one. Kita nak cari enthalpy untuk A becomes B. Tapi dia tak semestinya takes one step. Okay, the reaction does not necessarily to be one step. It can take multiple step. Macam madam explain dalam video hari tu, awak nak daki gunung, Mount Kilimanjaro.
Kilimanjaro ni macam tepi Everest tu kan. So awak nak naik, nak panjat. Tapi awak tak semestinya ada satu laluan saja. Awak ada berkemungkinan boleh lalu jalan lain. Macam Gunung Ledang kan, ada dua jalan. Daripada Asahan satu, daripada Sagil satu. Okay, so at the end sampai puncak. Dapat benda yang sama. Okay, lattice energy tu pula. Okay, kalau ikut definition kat sini, lattice energy adalah when one mole of compound form from gaseous ion. So kalau ikutkan anak panah, dia daripada ion jadi ionic compound. Tapi kalau anak panah ke atas, tak jadilah cycle kan. Sebab kita mesti anak panah tu menuju ke arah produk. So that's why Madam reverse. That's why Madam reverse. When we reverse the arrow, ingat balik value pun akan reverse. That's why dekat situ Madam letak negative lattice energy. Okay. Lepas tu kita ada tengok energy cycle method. Energy cycle method. Konsep dia senang je awak. Buat target equation. Lepas tu yang ni ke arah produk. Target and anak panah ke arah produk. Okay, next adalah algebraic method. Okay, algebraic method lagi senang lah, di mana kita susun equation supaya dapat target. Itu sahaja. Sekejap. Now, let's move on to the Born-Haber. Tapi sebelum kita pergi pada Born-Haber, Madam nak recap beberapa benda. The first one, kita recap sekejap enthalpy of formation. Okay, enthalpy of formation adalah heat change when one mole of compound form from its element. Okay, cuba tengok contoh air. Air diperbuat daripada dua elemen. Elemen hydrogen and elemen water. Oxygen. And you kena fahamlah, both element here exist dalam bentuk gas. Dia wujud dalam bentuk gas. That's why the formula is H2NO2. Okay, next combustion kita tak jumpa, atomization. Yang kedua adalah atomization. Atomization adalah proses di mana gaseous atom form from elements at standard state. Macam ni kan, dia jadi gaseous atom. Yang ni solid, ni atom. Yang ni gas. Okay, so kita akan form atom. Neutralization tak jumpa, enthalpy of solution tak jumpa. Okay, dua tu sahaja. Next kita sambung dekat sini ya. Okay, next is electron affinity. Okay, next is electron affinity. Let's have a look at electron affinity. Electron affinity is energy released when one mole of gaseous atom gain one mole of electron. One mole of gaseous atom gain one mole of electron. So, contoh. Okay, dekat situ. Nama apa dah? Nama apa dah awak ni? Oxygen gas. Oxygen atom. Okay. So konsep electron affinity adalah oxygen atom accept electron to form negative ion. Okay. So if the negative ion accept another one mole of electron, so dia jadi O2 minus. And so on. So this is electron affinity. Next, kita pergi pada first ionization energy. Okay, first ionization energy is the minimum energy required to remove one mole of electron from one mole of gaseous atom. Okay, konsep dia, you ada atom, you buang elektron. So bila buang elektron,
you akan gain positively charged species. So what happen when you have positively charged species, then you remove another electron. So you akan gain another positive charged species. So X plus jadi X2 plus. So itu electron affinity dan ionization energy lah. Okay, sekarang kita akan calculate Hess's law. Lattice energy. So what is Born-Haber cycle? So Born-Haber cycle is energy cycle that shows the enthalpy changes in the formation of ionic compound. So kita akan guna Born-Haber cycle ni to calculate lattice energy ataupun unknown enthalpy of ionic compound. Okay, so ada dua cara untuk kita kira lattice energy. First one by using energy cycle. Satu lagi energy level diagram. Okay, konsep dia sangat simple. Konsep dia simple sebenarnya. Awak ingat F-A-I-E-L. Fail. Bukan fail. Fail. Okay, cuba tengok pada Madam dah buat, ini adalah energy cycle lah. Okay, cuba tengok pada cycle ni. Cuba tengok equation pertama. Okay, equation pertama kita adalah sodium chloride terhasil daripada elemen dia. So this is enthalpy of formation. Okay, this is enthalpy of formation. Okay, cuba tengok equation lepas tu. Cuba tengok yang kedua. Sodium solid jadi sodium gas. Sodium solid jadi sodium gas. So that is the atomization. Atomization. So samalah klorin ni daripada molekul jadi klorin atom. So ini also atomization. Lepas tu sodium atom jadi sodium ion. Sodium atom jadi sodium ion. Sodium atom jadi sodium ion, ini adalah ionization energy. Cl atom jadi Cl minus. Cl atom jadi Cl minus. So this is electron affinity. Okay, electron affinity. So last one. The combination of these two ions become ionic solid. So this is lattice energy. Okay, lattice energy. So we follow F, A, I, E, L. F for formation, A for atomization, I for ionization, E for electron affinity, L for lattice energy. Okay, so I will show you how to do the energy cycle. Okay. Dia bagi data kat sini ya. Dia suruh draw Born-Haber cycle for strontium chloride. Ini yang terakhir. Sorry. Energy level. This one, energy cycle. Calculate lattice energy for magnesium chloride. Calculate lattice energy for magnesium chloride. Okay, calculate lattice energy for magnesium chloride. So the first one, buat nota sikit kat tepi tu, F-A-I-E-L. Okay, fail. Okay, so kita akan buat enthalpy formation untuk magnesium chloride. So magnesium chloride, the formula is MgCl, Mg2 plus Cl minus. So Mg
Cl2. Betul tak? Dekat sini problem dia, kalau you salah, salahlah nanti satu bond Haber awak nanti ya. So make sure compound tu betul. Magnesium chloride is formed from magnesium and chlorine gas. So basically this is enthalpy of formation. Okay, and the value is berapa? Negative 642 kilojoule per. Okay, this is the enthalpy of formation. Next, kita pergi pada enthalpy of atomization. Okay, let's do for magnesium first. Magnesium, mana magnesium? Enthalpy of atomization of magnesium. Okay, dah ada kat situ. So, buat anak panah ke bawah. So, atomization adalah proses solid jadi gas. Okay, buat macam tu. So, the value is 150. Okay, next let's do for chlorine. Atomization for chlorine pula. So, Cl2 jadi chlorine atom. Tapi kita kena letak dua chlorine lah. Kenapa? Cl2 tu molekul. 2Cl adalah dua chlorine atom. Okay, and the value is 121 kilojoule per. Okay, settle atomization. Next is ionization. Ionization kita ambil untuk magnesium. Okay, first ionization energy. So daripada neutral atom jadi positively charged kan. So the value is 736 kilojoule per mole. Okay, next, second ionization. So maksudnya magnesium plus becomes magnesium 2 plus. And the value is 1450 kilojoule per mole. Okay, settle ionization energy. Okay, if you ask me, madam, elektron pergi mana? Elektron tak perlu tulis dekat sini ya. Kita fokus dekat kita punya elemen sahaja. Okay, last one, electron affinity. Electron affinity untuk kita punya chlorine lah. Okay, so dia akan jadi Cl minus. Letak dua juga sebab kita nak balance. Okay, so electron affinity negative 364 kilojoule. Okay guys, so kita tarik ke bawah lah. Kenapa? Senang untuk kita buat equation lattice energy. Okay, lattice energy is the heat release when 1 mole of compound formed from its gases are ion. So that's the arrow lah. So this is what we want to find. Okay. Okay, so this is how we do energy cycle diagram. Okay guys. This one, kita perlu darab dua. Kenapa kena darab dua? Sebab, ingat balik definition atomization is when 1 mole of atom kan? 1 mole of atom form. Tapi sekarang kita bukan ada satu atom, kita ada dua atom. So kita kena darab dua. Yang ni pun sama. Electron affinity pun sama. Is when 1 mole of electron affinity? Electron affinity energy release when 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron. Tapi sekarang kita bukan ada 1 mole, kita ada 2 mole. So kita darab dua lah. Okay, now to find out lattice energy,
Okay, the formula is enthalpy of formation. Ingat balik Hess's law. Enthalpy of formation equals to, awak nak cari yang ni. Okay, so this one equals to all hasil tambah yang ni. Hasil tambah semua yang kat bawah. So maksudnya kat sini 150, sorry, enthalpy of atomization plus ionization energy plus electron affinity plus lattice energy. Tapi kita nak cari lattice kan? So negative 642 minus hasil tambah semualah. 250 450 Okay guys, kira sekejap dapat berapa? Okay, sekejap guys, dapat berapa? One, 850. Apa yang madam salah? So yang betulnya berapa? Negatif 2492. Yes, negative 2492 kilojoule per. Yes, I betul. Okay, so negative 2492 kilojoule per. So this is energy cycle. So energy cycle ni, don't panic. Okay, just remember FAEL punya ni. So untuk case bond Haber ni, you tak boleh susun sesuka hati. Kena follow FAEL. Okay, you try do untuk strontium. This one jawapan dia adalah negative 1726 kilojoule per. Okay, so biasanya banyak markah lah ya. Okay, bond Haber ni biasanya 1, 2, 4 ke 5 markah. Bergantunglah. Okay, next kita pergi kepada energy level. Okay, kita dah tengok energy cycle. Kita tengok energy level diagram pula. Energy level diagram, dia mestilah ada level. Okay, first we draw the energy axis. Lepas tu, dekat paling bawah, kita akan letak line. Okay, line tu corresponds to enthalpy lah. Again, walaupun ini energy level, kita gunakan konsep yang sama je, iaitu konsep FAEL ni. First, we are going to draw an equation for enthalpy of formation. Formation, potassium chloride. Potassium, K, chloride, Cl, K plus Cl. Okay, so dekat sini lah student selalu silap, di mana kalau you silap tulis compound, maksudnya terbuat KCl2. So satu diagram ni salah nanti ya. Okay, next kita buat lagi satu level.
Okay, formation formation. So KCl is formed from potassium potassium plus chlorine gas. Okay, kita kena balance lah chlorine gas ni sebab kita ada satu saja chlorine dekat produk. Okay, now kita buat anak panah ke bawah. Kenapa anak panah ke bawah? Sebab enthalpy of formation adalah daripada, arah dia adalah daripada elemen pergi ke arah produk dan nilainya adalah 436 kilojoule per mol. So untuk case energy level, kita bukan tulis equation dalam bentuk straight line. Kita akan tulis equation dalam level. Okay. Next, lepas formation adalah atomization. So kita akan buat atomization untuk potassium first. Okay, so draw another level. Okay, so potassium solid jadi potassium gas. Okay, nampak tak kat situ? Perubahan, tengok tu, solid jadi gas. Solid jadi gas. So this is atomization. So untuk chlorine, awak maintain je dia dulu macam tu. So the enthalpy is 90. So anak panah buat ke atas. Kenapa ke atas? Sebab atomization adalah proses solid jadi gas. So the value is 90 kilojoule per. Okay, next kita buat atomization untuk chlorine pula. Okay, dah settle potassium, chlorine pula. Okay, draw another level. Potassium dah jadi potassium atom. Sekarang 1/2 times 2. So you akan dapat Cl lah. Okay. So dapatlah chlorine atom. Okay, draw the arrow. Arrow pun ke atas juga. Berapa? 121 kilojoule per. Okay, settle atomization. Next, kita pergi pada ionization. Okay, dia ada first ionization. Okay, ionization ni kita letak kat tengah. Kenapa kat tengah? Sebab kita nak turun nanti. Okay, so kalau atomization, mana tadi first ionization for potassium. So daripada K jadi K plus. Okay, chlorine tu salin dulu. Okay, Meda bagi masa sekejap. Tengok K jadi K plus. Ingat balik, ionization energy adalah proses di mana neutral atom jadi cation. Okay, neutral atom jadi cation. Anak panah ke atas. Kenapa ke atas? Sebab positif. Sebab itu memang arah dia lah. Mana tadi? 418 kilojoule per. Okay, electron affinity. Kalau awak tengok, electron affinity ni value dia negatif. So, kita akan letak ke bawah. Okay, electron affinity adalah proses di mana chlorine tu atom jadi ion negatif. So, buat anak panah ke bawah. Berapa value dia? Negatif 364. Okay. Last one. Last one. The combination of anion dengan cation ini membentuk ionic solid. So this is lattice energy. Best buat energy cycle ni, energy level ni. Okay.
Okay. Sampai situ. Next. Okay, now calculate the lattice energy. So konsep dia sama saja macam tadi, iaitu enthalpy of formation equals to enthalpy of atomization plus enthalpy plus ionization energy plus electron affinity plus lattice energy. Okay, yang kita nak cari sekarang adalah lattice energy, guys. Okay, cuba kira sekejap dapat berapa. Formation kita, formation ni letak negatif, ha? Kita terlupa, dia negatif. Minus atomization 90 tambah 121 tambah 418 tolak 364. Itu je. Cuba kira dapat berapa? Dapat berapa, guys? Kosong. Okay. 7. Yes, it is. Ya, betul. 701. Ya, betul. 701. Okay, guys. So, yang mana yang awak prefer? Cycle ke level? Yang mana yang awak suka? Kedua-dua tak suka? Cycle. Cycle lagi senang kan? Michael. Okay, guys. Try do example 2. This one, jawapan dia adalah dia nak lattice energy juga. Jawapan dia adalah negative 2365. Kita cuba. Okay, guys. Sodium oxide. Sodium oxide. Formula untuk sodium oxide macam mana? Sodium oxide. Na2O. Na2O. Okay, Na2O. Yes, Na2O. Ini tak silap madam. UPS tu zaman ada UPS lah kalau tak silap. Ramai orang buat sodium oxide ni formulanya adalah NaO. Salah lah. So sebab tu bila sebelum buat energy level ke energy cycle ke bertenang dulu, muhasabah diri dulu. Okay, fikir dulu apa dia punya formula. Okay, sebab kalau awak salah satu diagram ni salah nanti, ya. So kena hati-hati lah. Okay, next let's do another one. Yang ni salah, dia akan pergi ke depan. Okay, I will show you another 2 example. Name the enthalpy changes for the formation of KBr. So basically KBr bawah. So KBr is formed from potassium and bromine gas. So this is enthalpy of formation. Memang yang paling bawah adalah enthalpy of formation. Okay, kita letak half kat sini sebab kita nak make sure depan ni 1 molar.
Okay, next. Potassium solid jadi gas. This is enthalpy of atomization. Okay, kita settle K dulu. Lepas tu, once kita dah tukar solid jadi atom, barulah kita buat untuk bromine pula. Okay, so half R2 tu, okay, so bromine tu dalam keadaan molekul. Sekarang kita tukar dia dalam bentuk atom. Okay, so this is enthalpy of atomization untuk P. Okay, next. Ionization energy for metal. Okay, metal ada tendensi untuk lose electron. So daripada K jadi K plus. Okay, bromine tu salin je balik. So this is ionization energy. Okay, lepas tu barulah kita buat untuk bromine pula. So bromine accept electron. So dia akan jadi Br minus. So this is electron affinity. Okay, so the combination of anion dengan cation dekat sini membentuk KBr. So basically this is lattice energy. Okay, so that is the for example 3 lah. Okay, I think we have one more. Sempat buat satu lagi. Okay, let's do this together. Construct a Born-Haber energy level. Okay, satu lagi. Kalau soalan dah spesifik, energy level, memang kena buat energy level. Walaupun awak tak suka energy level. Okay, jangan pula energy level buat awak, dia tanya energy level, awak buat energy cycle. Salah, sebab tak follow instruction. So remember, you need to have the y-axis. Okay, enthalpy of formation, dia dah bagi dah kat sini. Okay, daripada equation tu, cuba awak tengok. Yang ni dia bagi dalam bentuk equation. Cadmium iodide is formed from cadmium and iodine gas. So, maksudnya, kita punya compound is cadmium iodide. And this one is formed from cadmium and iodine gas. So, berapa? Value dia negative 201. Kalau kita tengok dekat sini, tak perlu balance. Bukan tak perlu balance. Dah balance dah. Okay, iodine tu memang kita perlukan 2 iodine. Sebab formula untuk ionic compound dia CdI2. Okay, settle. Lepas tu atomization of cadmium. Okay, cadmium. Sebenarnya kalau buat banyak latihan, awak dapat dah ni. Cadmium plus I2. Okay, anak panah ke atas sebab proses dia adalah daripada solid jadi yes. 113 kilo joule. Okay, next atomization untuk iodine pula. So iodine jadi plus, tengok iodine jadi 2I. And the value is 151 kilojoule. Okay guys,
daripada 1 mol iodin jadi 2 mol iodin. Okey. Tadi kita darab 2 kan? Sekarang ni yang ini kita tak perlu darab 2. Kenapa? Sebab value given here is already for 2 mol. Okay. Daripada equation pun ini adalah untuk 2 mol of iodine atom. So tak perlu darab 2. Okay. Tak perlu darab 2. Lepas tu dah settle. Next is ionization energy. Okay. Kalau awak tengok ionization energy kat sini, dia terus jump daripada neutral atom pergi CD2+. Kadang-kadang CD jadi CD plus dulu, CD plus jadi CD2+. Dua kerja ya. Tapi yang ni dia dah apa? Dia dah simplify untuk awak. Senang sikit lah. So CD2+ plus 2I. Okay, the value value dia berapa? 2490. Okay, last one, electron affinity. Okay, CD2+, cara je. Okay, tengok ni, 2 iodine jadi 2I minus. Negative 6-2A. Okay, lattice energy. So, cuba kira sekejap test, lattice energy dapat berapa? Cuba kira sekejap dapat berapa? Okay, dapat. Kita 181. Kira balik Balkis. Cuba kira balik. Kita apa lain? Dua, tiga, dua, tujuh. Yes, the answer is negative 2327 kilo. Okay, negative 2327. Okay guys, so that's it for chapter 2. Okay, Madam rasa Madam nak buat revision sikit untuk calorimeter kot, masa yang kita jumpa face to face tu. Okay, yang jam ketiga. So esok lusa Madam akan proceed dulu dengan chapter 3 ya.
Cuma masa yang hari Rabu dengan Khamis tu madam akan kita buat sebab madam rasa ramai banyak tanya pasal kalori kita lah. So kita discuss kalori kita lah. Okay, so I have give you pass ya untuk chapter 1, 2 and 3. So please untuk Chinese New Year ni tolong buat chapter 1 and chapter 2, please submit after CNY. Okay, after CNY. So after CNY dia sepatutnya 6 hari bulan lah. Okay, 6 hari bulan. Untuk minggu ni, tolong siapkan tutorial chapter 2 dan tolong submit sebelum cuti tu, iaitu 27. Okay, 27 tu tolong submit tutorial chapter 2. Okay, so I think that's all. Madam akan bagi kejap lagi ya, soft copy untuk ni. So nanti minta wakil untuk datang office untuk ambil nota. Okay, ini yang untuk orang yang dah bayar tu ya, untuk yang bayar, yang decide untuk buat, sebab ada yang prefer untuk tulis dekat iPad ke apa kan, tablet ke, yang tu tak payah ambil lah ya. Kat media dah bagi dah edited version pun. Okay guys, I think that's all for today. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.